meneruskan kuliah kita pada malam ini. Sekali segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, disambung pengajian kitab 40 hadis penawar bagi hati. Malam ini di muka surat 72, perenggan yang bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ini bab menjaga tangan, ada menyebutkan bahawa apa yang ditulis oleh seorang itu sama dengan diucapkannya dengan lidah. Maka jangan seorang itu menulis dengan tangannya sesuatu yang tidak boleh diucapkan oleh lidahnya. Baik, kita sambung di penghujung hadis yang ke-25. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang lebih dikenali dengan ulama tasawuf. Beliau dalam fiqh bermazhab Syafi'i, macam kita lah orang Pulau Berang. Imam Ghazali dengan kita sama mana? Mazhab Syafi'i. Kita orang Pulau Berang mazhab apa? Syafi'i tak? Boleh tak orang Pulau Berang nak ikut mazhab Hanafi? Boleh. Kerana mereka ni imam-imam mazhab. Imam mazhab ini dia diikuti oleh ribuan ulama. Nampak? Imam Hanafi diikuti oleh ribu ulama dunia ni. Imam Malik diikuti oleh ribuan ulama dunia. Imam Syafi'i ribuan ulama juga ikut dia. Dan Imam Hanbali yang keempat, ribuan ulama dunia ikut dia. Lepas tu panggil imam mujtahid, 4 orang ni. Selain pada 4 orang ni ada lagi imam mujtahid ada. Cuma yang tadwin, keilmuan tertib pengajaran dan usul-usul mereka, ada 4 ni sampai kepada kita. Yang sebenarnya ada lebih kurang 18 imam-imam mujtahid ataupun 19 orang dalam sejarah dunia kita ni. Imam Ghazali imam besar dalam tasawuf dia. Lepas tu ramai kita tengok orang yang bermazhab Hanafi fiqhnya, tapi di segi tasawufnya dia mengikut Imam Ghazali. Nampak? Dia imam mazhab juga, Imam Ghazali dalam bab tasawuf. Dia bukan ulama besar dalam ilmu hadis, tapi dia belajar hadis. Imam besar dalam ilmu hadis dia lain. Lepas tu kita akan dengar Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, Ibn Hibban. Mereka ini lebih kepada imam-imam hadis. Nampak? Imam Ghazali lebih kepada ilmu tasawuf. Sebenarnya mereka belajar semua ilmu. Imam Hanbali lebih kepada ilmu hadis dan ilmu fiqh. Imam Syafi'i lebih kepada ilmu hadis dan ilmu fiqh. Juga Imam Hanafi. Kalau Imam Malik gitu juga, dia juga imam hadis, terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i juga ulama hadis. Dia juga adalah pengumpul hadis. Kita akan jumpa hadis-hadis, lepas kita dengar riwayat Imam Syafi'i. Biasanya dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Syafi'i. Cuma yang lebih viral Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa yang ditulis dengan tangan sama seperti apa yang kita tuturkan, yang kita cakap. Jadi berhati-hati nak menulis. Tulislah benda yang kita boleh cakap. Jangan tulis apa yang kita tak boleh cakap. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita bercakap ni dia ada dua. Satu perkara yang dapat pahala,
satu lagi perkara yang berdosa. Nah, jadi kita kalau benda yang boleh kita bercakap, maka tulislah. Kalau benda yang diharamkan kita bercakap, jangan tulis. Faham lagi? Jadi bila kita bercakap pun berdosa, tulis pun berdosa lah. Apa contoh cakap yang berdosa? Cakap bohong. Nampak tak? Al-kadhibu yajuru ilan nar. Orang yang bercakap bohong terheret ke alam api neraka akhiratnya. Nah, haram cakap pelawak, cakap menipu. Maka jangan menipu dalam menulis. Tapi benda ni banyak sekarang. Nah, orang tak kisah. Ada orang yang cakap menipu, tulis pun menipu. Ada orang cakap betul, tapi bila tulis menipu. Nah, macam-macam penyakit. Apa lagi contoh yang haram kita bercakap? Mengumpat haram, maka haram kita menulis umpatan. Apa lagi yang haram kita bercakap? Di mulut lucah, mencarut, maki hamun. Maka haram kita tulis. Itu maksudnya. Sebab takut-takut kita kata saya tak cakap, saya tulis je. Orang lain ni pandai spin. Kata jangan cakap itu haram. Saya tak cakap, saya tulis. Saya tak tulis, saya tarik je guna keyboard. Sama. Apa yang kita hasilkan daripada tangan kita, itulah yang kita hasilkan daripada mulut kita. Tangan dan mulut sama saja. Kerana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslim, orang Islam yang betul ialah orang yang selamat orang Islam yang lain min lisani wa yadihi, yang orang lain selamat daripada lidahnya dan dari tangannya. Dalam komputer kita guna lidah ke guna tangan? Guna tangan. Kalau telefon guna lidah. Kita menipu. Saksi palsu, padahal dia tak bersaksi pun dia kata ya. Dia cakap haram, dosa besar. Dia tulis haram, dosa besar. Menuduh orang perkara jenayah yang tidak dilakukan. Dia kata Tok Imam rembat, Tok Imam Masjid Butung bahan witi sejik 40,000. Mudah. Ni mudah nak jatuh Tok Imam. Cari isu tak ada, buat kes. Faham lagi? Kita sakit hati ke Tok Imam. Jadi orang tak masuk belah kita. Kau sakit hati. Kita dah suka ke Tok Imam. Orang lain suka ke Tok Imam. Kau kita sakit hati. Dah kita nak buat mana? Sebab tu kalau kita sakit hati ke seseorang, tak apa. Sabar. Jangan sampai kita terjemahkan pada zahiriah. Nanti apa yang keluar itu akibat dari sakit hati dah jadi khianat. Jadi cara mana kita nak suruh orang percaya ke kita, dan orang yakin Tok Imam tak molek. Nak kata Tok Imam tak hari semayang, mari semua. Nak kata Tok Imam mayang tak betul, bayang betul. Nak kata Tok Imam nak buat isu Tok Imam baca tak betul, kau kata betul pula ke? Kata gini faham itu sejik. Faham lagi? Jangan bisi bangga. 2-3 orang tahu ni. Jadi kita nak jaga kau air dia. Aduh. Dalam nuduh tu ada lagi warak. Nampak? Jadi bila 2-3 orang dah siapa dengar, oh gitu, nampak molek. Musim dia ni zaman ni betul tak? Nampak molek. Sekali tulis. Dengan menulis orang jahat jadi baik, orang baik jadi jahat. Nipu. Nipu ni memberitahu perkara yang tidak sebenarnya berlaku. Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi', menceritakan cerita yang kejadian sebenarnya lain. Dia orang bandar tu, orang Terengganu, mari Kuala Berang. Ada hal lah. Lalu balik daripada Kuala Berang, siapa simpang depan kat Betonah pam minyak, kereta belanggar dengan belakang lori. Sikit je kepek. Bonek je, lambat sikit berik-berik lori berik dulu, dia lambat berau. Kepek bonek maybe. Dia nampak. Depan dia berlaku. Balik cerita Terengganu mati orang. Faham tak? Mati. Mati. Dia kobang darah muka. Faham lagi? Jadi yang sebetulnya tak mati, tak cedera pun. Tu yang wakil dia panggil. Tapi kita pergi cerita mati. Sama tak dengan yang kejadian? Itulah berbohong namanya. Maka bohong ni 1 kali, 2, 3 kali biasalah. Tapi dalam banyak kali dia tak panggil kazibun, dia panggil kazabun. Jadi wazan mubalaghah
doa jadi selalulah. Nah, dia kazab sangat-sangat kuat berbohong. Kalau sekali dua kita berbohong, agama panggil kita kazib, orang yang menipu, orang yang bercakap tidak betul. Sekali dua lebong, faham? Tapi kali berakhir kau lebong, asal cakap lebong, dah ada muka mulut bohong dah. Faham lagi? Nampak? Nak bahasa Arab panggil kazab. Kazab sangat kuat berbohongnya. Kalau tiada pok bom. Nampak? Dah dapat arah status pok bom berat. Nampak? Kita dia minum air kedai kopi ramai-ramai kalau berat, dia pun turun kata, hari dah nak tambah bom. Nampak tak? Ada tak gitu? Tak ramai. Ada Tuhan buat, tak ramai. Kalau ramai lah kalau berat ni penuh kalau berat. Bang, tapi gitulah bandar mana ada. Ada seekor dua perangai lagu ni. Asal cakap pelawak. Bang, tapi tak apalah kalau jadi orang laut, bimbang jadi menteri. Nah. Jangan politik. Nah. Jadi bila kita cakap benda yang bohong, ada bohong itu makruh. Ada bohong itu yang haram. Ada bohong dosa kecil. Ada bohong dosa besar. Lagu mana bohong dosa besar? Dengan kita berbohong, aib orang. Dengan kita berbohong, jatuh maruah orang. Dengan kita berbohong, harta orang terlepas daripada hak. Dengan kita berbohong, harta orang dapat kat kita. Dengan sebab kita berbohong, tak bayar lagi, jadi bayar dah. Dengan sebab kita berbohong, tak bayar dah, kata jadi tak bayar lagi. Itu nampak lagi. Kalau terlibat dengan maruah orang, dengan hak orang, berbohong itu dosa besar. Berbohong yang dosa kecil, orang tak jatuh maruah, orang tidak aib, orang tidak bala, harta orang tidak rugi. Bohong mana? Bohong hak kita serang. Bagi lebong sekor. Dia kat nyakit lebong sekor gini. Faham? Tapi orang lain tak guna. Dia faham bodoh. Nah, contoh kalau orang cerita bak tanah, kalau orang dia cerita orang berada tanah 400 hektar memang. Faham lagi? Dia ada kat tanah 400 hektar terusnya weh. Faham? Padahal tak ada. Nak khabar hebat juga dia ni. Kata ulama bohong tu dosa kecil. Dia bukan nak jual tanah tu nak pelawak orang, tidak, nak khabar kelahnya dia. Faham? Ada orang pelawak gitu. Pelawak tu dosa kecil. Dia tak tipu orang, dia tak makan duit orang, dia tidak jatuhkan maruah orang. Faham? Kalau orang cerita bab mata cicing pula, dia ada syuting mata. Ada bulan hitam duduk dalam, nyala-nyala orang-orang. Nah, bagi itu. Dah ada ni. Ada jatuh dalam selaga itu, nak tunjuk tak dia? Faham? Jadi ada tak dia makan duit orang? Tak ada. Ada jatuh maruah orang? Tak ada. Itu panggil bom sekor. Nah, kalau cerita bab kereta, dia ada. Kereta dia ada tapi dia mandah, dia suka jalan kaki. Kereta dia Volvo 3 utik. Ni cerita lagu tu pula. Tu belebong. Tapi orang tengok kan Volvo 3 utik. Tali pinggang seluruh pun ikat tali kopiah. Faham lagi? Jadi contoh, okey? Tapi hak berat ni berbohong dosa besar tadilah. Nak berbohong di mahkamah, berbohong jatuhkan orang, berbohong ambil jawatan, berbohong dalam bagi projek dan sebagainya. Ni jangan. Nah, dosa besar masalah. Kait dengan harta orang masalah. Nah, bagi bila berbohong itu dengan mulut itu sudah satu perkara dosa, maka tak bercakap tulis saja satu dosa. Orang beriman lagu mana? Orang beriman dia takut pada Allah. Kenapa dia takut pada Allah? Iman tu membawa kepada takut. Batu orang yang sempurna iman dia tak suka berbohong. Orang sempurna iman tak suka cakap benda mencarut dan sebagainya. Orang yang sempurna iman dia tak suka aibkan orang lain, jatuhkan orang lain. Kerana man kana yu'minu billah, Nabi kata wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya pada balasan akhirat, maka berkatalah yang baik-baik. Nampak? Sebab tu orang budak-budak kalau kita cerita hatu, budak-budak kecil kita khabar ujung pagar kubur tu kat pokok tu ada hatu tu, garis ada. Jadi budak yang percaya dia takut. Takut lah. Bila dia takut, dia lalu. Dia tak lalu tu kesan daripada rasa takut. Dari mana timbulnya takut? Dari kepercayaan tentang cerita tadi. Maka orang yang beriman, dia yakin kalau dia berbuat benda yang dosa, dia kena azab di akhirat. Dia yakin benda tu. Membawahkan rasa takut. Kerana keimanan tadilah. Datang dalam Quran, Allah cerita begini-begini balasan di akhirat. Kalau baik, balas baik. Jahat, balas jahat. Dia pun yakin
dia pun rasa takut. Bila takut, buahnya takwa. Al-imanu urian wa libasuhu taqwa. Iman itu tidak berbaju. Iman itu sebatang kara saja. Wa libasuhu taqwa, pakaian bagi iman itu takwa. Takwa di mana? Takwa dalam hati. Pok di situ. Takwa bukan belakang stiker. Kita buat baju Persatuan Takwa Kuala Berang. Kita buka beli lah orang di siap puluh ya. Jadi tak takwa. Tak jadi tu baju. Macam kita ubuh stiker di kereta belakang. Kan belakang cermin tu, I love Rasulullah. I love selawat. Belum tentu dia selawat, stiker je. Cuma apek biar kereta jatuh cermin. Bunyi. Faham tak? Stiker selawat. Faham? Nampak? Dengan membeli stiker tu, belum tentu jadi orang yang kuat berselawat. Faham? Tapi oleh atas dasar stiker tu dengan niat mengingatkan orang lain suruh selawat, boleh pahala. Faham lagi? Tapi gitulah. Buat Persatuan Takwa Kampung Butung. Jadi tak? Jadi baju. Mu tak jadi. Faham lagi? Baju jadi. Jadi Nabi pernah sebut takwa itu ialah takut nak tinggalkan kewajipan yang Allah perdukan dan takut nak lakukan apa yang Allah marah. Nampak? Jadi benih takwa itu, poin takwa itu ialah imtisalul awamirillah, junjung segala perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Pernah dalam satu hadis yang berkata at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Di mana? Wa asyara ila sadri. Nabi menunjukkan dengan jarinya kepada dada Nabi. Mana dalam hati inilah takwa. Bukan di kitabmu, bukan dalam bukumu, bukan di stiker dan seumpamanya. Tak? Kalau kita sebut takwa, belum tentu takwa. Nampak? Tok Imam hari Jumaat dia ambil tokak, dia rembah. Dagong. Ayuhan nas, ittaqullah. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah. Nampak? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu semua, ingat. Dan aku sendiri takut kepada Allah. Tajuk khutbah hari ini, sokonglah kerajaan. Nampak? Tak nak baca khutbah tu dia takut sikit. Kadang-kadang tajuk khutbah pelik-pelik, pakailah helmet, bayarlah cukai bitu je khutbah. Bukan tak boleh baca lagu tu, tapi bacalah yang lebih berlaku sekarang. Apa yang berlaku sekarang? Umat Islam sedang dizolimi, umat Islam dibunuh dan sebagainya. Jangan tinggal berdoa. Ni dia nak tanamlah sawit pada. Tadi dia suruh orang takwa. Maka jangan seorang itu menulis dengan tangannya sesuatu yang tidak boleh diucapkan oleh lidah. Dia tulis, dia cakap haram, tulis haram, dosanya sama. Semuanya menuju ke neraka Allah. Bila? Jika Allah kehendaki. Maksudnya, kalau Allah kehendak, Allah maafkan dia. Dia siapa pun, kalau dah buat dosa di dalam dunia ini, dia ada dua cara dalam dunia. Kita nak hilangkan dosa tu. Di akhirat ada tiga cara. Jangan terlepas daripada benda ni. Dalam dunia, dua benda menghilangkan dosa. Di akhirat, tiga. Apa dia di dalam dunia? Yang pertamanya, taubat. Termasuk taubat itu istighfar. Nampak? Waktu malam-malam kata aku bertaubat kepada Allah. Kurang-kurangnya sekali. Kalau nak molek 3 kali. Dekat nak duduk. Kalau yang moleknya sehari kita istighfar minta ampun 70 kali. Kerana ada hadis kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, wahai sekalian manusia, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Fa inni atubu ilaihi fi yawmin wa lailin 70 marrah kama qala. Kerana aku sehari semalam aku minta ampun pada Allah 70 kali.
Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Ada riwayat hadis yang lain 100. Tak apalah kita ambil 70. Ulama susun 70 kali ni ialah kita istighfar, bangun tidur 10 kali, lepas subuh 10 kali, lepas zuhur 10 kali, lepas asar 10 kali, lepas maghrib 10 kali, lepas isya 10 kali, dah 60 kali, dekat nak tidur 10 kali. Lagu mana? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nak atau kita baca dekat nak tidur. Nah, astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nah, kita tidurlah, tidur mati. Allah ampunkan dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di laut. Nah, kalau orang tak ada laut, esok pergi Batu Buruk. Nak sewa Grab di Batu Buruk. Hang lagi. Ombak tengah kuat ni. Droblis nak apa biar beteng. Mang. Cuma bilang buih dalam air. Bawa buku saya tulis. Boleh tak bilang? Dah banyak tak? Berjuta-juta buih. Begitulah kalau dosa kita seperti buih di laut tu, masa kita nak tidur kita baca 3 kali, apung semua. Ada satu hari Nabi kata, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa hina ya'wi ila firashihi. Barang siapa yang berkata ketika nak letak kepala di katilnya di waktu malam, mana ketika nak tidur, dia kata astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain dia, al-hayyul qayyum, dia yang hidup, yang berdiri sini tak berhajat kepada makhluk, 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahri au kama qala rawahu Tirmizi. Allah ampunkan semua dosa. Walaupun semua dosa dia itu kalau jumlah sebanyak buih di laut. Rasa banyak buih pada dosa kita. Buih banyak, berbeliung-beliung buih. Tak apalah kalau lah dosa kita ni seperti buih di laut. Walau kana misla, sama. Buih ada 10 beliung, dosa kita 10 bilion juga. Nak ghafarallahu lahu. Allah berikan ampunan lahu bagi orang yang baca tu. Nak bukan satu dosa. Kalau satu dosa Nabi akan sebut zambahu. Faham lagi? Satu saja dosa dia. Kak tadi tengok punggung leher. Faham? Petang tadi. Ni dak zunubahu. Semua dosa. Bak hari dengan jamak taksir. Semua dosanya. Tak, 3 kali baca. Bayangkan kalau orang panggil kita tahlil, menjemput mari tahlil arwah di rumah mana ni deh. Faham? Kita pergi rumah orang tu. Tak, tu imam kata afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Faham? Tengok imam kata aksiru min qauli la ilaha illallah. Kita pun ratik 100 kali. Tak, tu. Ni dah ratik dah, Wahabi. Takut kata bukan. Dia tak salah pun, faham? Yang salahnya pegangan kita. Kalau tak tahlil tak betul. Salah tu Quran. Nah, orang panggil tahlil tu orang panggil berzikir, panggil berdoa untuk si mati. Dah kau pandangmu lah. Mu nak berdoa boleh, tak mau berdoa pun boleh. Kalau mu nak istighfar boleh, tak mau pun boleh. Nah, tapi ada amalan-amalan itu yang ijma' ulama, ada yang diperselisihkan ulama. Faham? Tak perlu bala. Faham? Lagi banyak kita sebut la ilaha illallah, lebih banyak kita dapat kebaikan. Itu saja. Tuan rumah pula waktu bik nasi, kita makan ke darah. Sampai kenyang, atas satu suap orang makan harta kita, ikhlas kita beri makan. Akhirat Tuhan akan jadi sebesar gunung Uhud. Maknanya kalau dia makan sepinggang 10 suap, kita sudah ada 10 gunung Uhud pahala di hari kiamat. Tu hitung. Faham? Batulah 2-3 bulan sekali ambil piti 100 ya, beli apa-apa, buat lagi sejik biar orang makan. Kalau tak mau pari di rumah. Betul tak? Kita gaji 2,000 sebulan. 3 bulan sekali, boleh 2,000, ambil 100 ya, beli pulut apa. Faham lagi?
beli kuih bakar tepoh nganang ke apa, nak makan 50 orang masjid Mayang Isa lagi. Nak Nabi kata sesuap lukmatan yang kita beri pada orang sebagai sedekah tu, Allah akan simpan di sisi Allah jadi sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud ni 7.5 km lebar. Tu untung biar orang makan. Kita tak suka biar orang makan. Benda yang kita suka dipanggil makan. Lagi tahu tak? Nah, kita hanya suka dijepuk makan. Jepuk orang makan kita tak suka buat apa? Beraluh. Kan apa dah kan, kalau orang duduk tetamu mari pau akak air selalu. Tu yang paling banyak pahala. Tapi tak berlaku dalam masyarakat. Pergi rumah orang tu sampai sejam duduk minta diri nak balik, nak buat air. Minta diri dulu dah sejam lebih dah kan. Minta diri dulu dah, dekat sejam lebih dah aku duduk rumah balik dulu dah. Nak balik dah nak buat air. Dah buat tok pun dah. Aku duduk sejam lebih tau. Faham lagi? Asal nak balik nak buat air. Padahal sejam lebih tau. Tapi bukan orang butuk tu, orang sekayu. Nampak? Padahal tadi boleh buat dah. Asal nak balik dia kata dok dang nak. Dok dang mana sejam lebih dah. Kalau naik kereta tu sampai ke Masjid tu. Nah, pada zaman sekarang ini masuklah dalam hal ini komunikasi hubungan melalui SMS, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Itu semua dikira sama dengan ucapan lidah yang mesti ditanggungjawabkan. Jadi kita mesti berhati-hati menggunakan kemudahan alat komunikasi yang canggih ini. Allah Rabbi, tengok sekarang berlaku dah. Zaman internet. Makin lama makin teruk. Dulu internet tapi tak gini. Saya layari internet 90-an. Tahun 90-an. Pakai dial up. Dulu kan ingat tahun 90-an pakai pulahan ketang tekan di telefon lu dengan masuk lain. Boleh guna internet. Tengah-tengah guna internet putus pula. Masuk tahun 2003 2004 laju sikit. Tapi masa tu chatting tu dia ngaruk gitu je. Wah gitu je. Leni kau berat leni. Mu maki aku maki ke mu caruk ke ulama, kina Quran, kata ke macam-macam konden hukum Islam. Betul tak? Penuh habis. Kalimah-kalimah yang menjadi sesak, kalimah yang menyebabkan kekal dalam neraka, kalimah-kalimah kufur, macam-macam habis pakai cakap mereka. Apa? Nak tunjuk hebat. Kawan dia cakap atas. Wak gurau dengan Allah Ta'ala, gurau dengan Nabi-Nabi, dia tak sedar. Gurau wak ngaji dengan Allah, jadi kafir. 1000 orang netizen satu malam mempersendakan Allah, kononnya gurauan, jadi kafir 1000 orang. Bila kita kata gini, dia kata jangan nak mengkafirkan orang. Mu tu terlebih sunnah ke guna? Dia pakai ayat tu. Tak ada peduli. Kita siapa bergurau dengan Allah, kafir. Kekal dalam neraka dulu kini selama. Siapa mempersendakan Nabi, kafir, laknatullah. Tak kira parti mana pun. Tak kira siapa mu agung ke siapa, tak ada peduli. Nak mempersendakan agama Islam, maki Allah, maki Nabi, maki Al-Quran, maki hukum Allah. Nak meringan-ringankan hukum Allah, kafir, laknatullah. Man istahza'a billah wa bi ahkamillah wa bi ayatillah wa bi nabiyillah min anbiya'illah faqad kafara. Ulama sebut dah dalam kitab-kitab tauhid, barang siapa yang mempersendakan Allah, barang siapa yang mempersendakan Nabi Allah dari Nabi-Nabi Allah, barang siapa yang mempersendakan dinillah, agama Allah, barang siapa yang mempersendakan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, barang siapa yang buat senda mengaji dengan hukum Allah, barang siapa yang bersendakan dengan apa yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran, tentang kisah malaikat, kisah hidup di alam barzah, kisah surga neraka, menganjing, faqad kafara, telah menjadi kafir. Nampak? Banyak tulis dalam internet. Lepas tu netizen tu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang melampau. Melampau, ada yang melampau haram, berdosa lah dia, fasik saja. Ada yang melampau akidah, rosak akidah.
Setuju tak setuju, menganjing bersenda dengan Allah, maki Nabi, bersenda dengan ayat Quran, semuanya kafir laknatullah. Akhirat kekal dalam neraka. Kalau ada isteri di rumah, tercerai secara automatik. Buka dalam bab riddah. Semua kitab ada sebut. Kitab Imam Nawawi sebut, kitab Zakaria Al-Ansari sebut, kitab Imam Ahmad pun ada sebut. Bab riddah. Apa terjadi bila orang yang bercakap mempersendakan Al-Quran, mempersendakan ayat Allah, mempersendakan hukum hudud, mempersendakan apa benda ni nabi-nabi, mempermainkan malaikat-malaikat, menganjing dengan surga neraka, menganjing dengan halal haram, jadi apa? Kafir. Ada isteri di rumah, tercerai secara automatik. Nampak lagi? Dan bila dia mati, haram disemayangkan jenazah. Ingat dah, mana-mana ada orang kita tengok dalam internet, dia senda Nabi, dia senda Al-Quran, dia menganjing dengan Islam dan sebagainya, bukmak orang ini sudah murtad. Jangan nanti kita pergi semayangkan jenazah. Dan haram ditanam di kubur orang Islam. Kenapa? Dia terjumlah dalam kufar. Nampak? Dalam kitab-kitab fiqh dah sebut jelas, haram tanam mayat orang yang kafir di perkuburan Islam. Al-Imam Al-Imrani Al-Syafi'i, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ada tulis, balik cek kitab Al-Bayan. Nampak? Wa yahrumu dafnul muslim fi maqburatil kufar wal kafiru fi maqburatil muslim. Dan haram tanam jenazah orang Islam di kubur orang kafir, dan haram tanam orang kafir di kubur orang Islam. Jelas lagi. Kalau orang-orang yang menganjing dengan Islam, menganjing dengan agama ini semelih hayawan, jadi bangkai. Tak boleh. Kerana mereka sudah kafir. Kafir apa? Murtad. Apa makna kafir murtad? Orang yang asal beragama Islam tapi mereka bercakap atau berbuat perkara yang membatalkan Islam. Itu hati-hati ni, media sosial ni. Nah, seorang tulis perkataan riddah, murtad. Dia punya kawan masuk, dia pun nak mempersetujui, reda dengan apa yang ditulis oleh kawan dia tadi, pasal dia prank. Faham? Maka kawan dia juga menjadi kafir. Kerana kaedah kita ar-ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kekafiran jadi kafir, war-ridha bil maksiyati maksiyatun. Reda dengan perkara maksiat, dia mendapat satu dosa maksiat. Hati-hatilah. Ni nasihat. Nak? Jadi tulis hati-hati. Bukan Islam bukan larang Facebook, larang WhatsApp, larang SMS. Gunakanlah, itu semua nikmat Allah. Nak guna dengan baik. Nak kerana itulah pentingnya kita kenal Allah dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Sebab tu ulama salafus soleh suruh kenal Allah dulu. Kemudian kita mempelajari hukum Allah, iaitu selok-belok agama Islam. Orang yang mendalami selok-belok agama Islam, ghalibnya mereka akan berkata perkara-perkara yang tidak merosakkan akidah. Tapi orang yang tak tahu, dia peduli apa dia cakap. Nak, dia kira boleh buat gurau belaka. Dia kata antara perkataan yang menganjing dengan hukum Allah, dia kata gini, kalau kita nak buat dosa, jangan buat sikit-sikit. Buat banyak hari-hari buat dosa. Jadi akhirat kat lagi, malaikat terlalu marah kat kita, sakit hati sangat, dia baling kita habis-habis kuat dalam neraka, melambung masuk surga. Itu menganjing dengan malaikat Allah, menganjing dengan neraka Allah, jadi kafir. Nampak? Semelih ayam jadi bangkai. Semelih lembu jadi bangkai. Hati-hatilah. Nak? Belajar agama, jangan tinggal. Allah tak heran, mu nak pakai Lamborghini, Ferrari, lah lagi, ada biti pakai. Tapi jangan tinggal belajar agama. Islam ni agama yang cukup sinonim dengan manusia. Kita Islam ni bila kita belajar ilmu banyak, kita tak jadi lain daripada orang lain. Kita tak jadi pelik pada orang lain. Sama macam orang kapung kau. Tinggi ilmu kita, banyak amal kita, kuat zikir kita. Sama macam orang kapung. Cakap khabar, ada gelak ketawanya, ada nasihatnya, ada sukanya, ada minum air dengan orangnya. Itu Islam.
Islam bukan kau beramal kau jauh pada orang. Kau kita banyak amal kau cakap pelik. Tak. Sama macam orang lain juga. Nak? Sama je. Allah hendak mengaji pakai botol sagar, hok mengaji pakai botol sagar juga. Sama je tu Islam. Dia bukan Islam ni makin kita dekat dengan Allah kita jadi kau pelik. Kau cakap kau bengong, kau cakap kau musing orang dengar. Kang, tu salah tu. Nah, Islam ni biasa saja. Nah, biasa sama macam orang lain. Kalau dulu makan roti canai, dia ni roti canai juga. Tapi ilmu makin banyak, makin betul amal ibadat dia, zikir makin banyak, amal makin soleh, makin dekat dengan Allah. Itu saja beza dia. Nak? Jangan batulah. Salah sangat orang kalau dia nak beramal, dia nak pelik. Tidak kerana Allah tu. Dia nak beramal tapi nak pelik. Dia cerita imam tulis kat doa. Kok hebat-hebat kan? Dia nak baca mo, faham? Cik imam pun tulis tolong tulis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca mo, mayang baca doa ni. Dia kata bukan hak ni hak orang baca hak mo masjid kan. Kata hak tu. So hak orang baca ramai hak pelik sikit. Faham ya? Tujuan dia nak dia sebenarnya. Hebat kat orang. Faham lagi? Apa? Padahal doa tu dari Quran lah Nabi baca tak tinggal. Faham? Dia tak boleh nak pelik. Cerak zikir-zikir hak pelik sikit. Kita pun tulis Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia kata ni dengar sama tu imam kalau berang baca. Nak orang tak baca lagi. Kalau boleh kalau kita baca 70,000 kali kawan dia kata, kalau kita gelong gelas cok. Jadi dia zikir dia nak pecah gelas ke dia nak zikir apa ni? Dia nak zikir dia kalau dia amal gelong gelas, gelong payang, gelong pinggang cok. Kalau mu nak pecah pinggang tak payah 70,000 barang tu kul kapok pecah lalu. Dak kebodoh 70,000 apa hari? 2 hari dah sudah lagi. Barang tu kul kamu dah. Jadi tujuan tu tak betul. Tak sah. Biasa-biasa saja. Allah suka sangat. Amalmu sikit je. Tapi istiqamah. Malam-malam baca 2 lai Quran. Tapi setiap malam. Malam-malam tak bangun tahajud. Dia baca semayang witir belum tidur. Dia takut tak kejut. Dapat surga Allah. Tapi ada orang lambo main 2 rakaat itu. 300 rakaat mau sama dengan Imam Hanbali. 3 malam masuk malam kepak dengan subuh-subuh dak mayang. Jadi saya tak karung. Hadis yang ke-26 wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan yang diajukan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Butuh melancarkan pungutan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan kita akan gunakan untuk menyiapkan kemasan dinding di dalam masjid Anggarang semua sekali 20,000 bang. Jadi sila gerakkan tabung-tabung yang ada kanan ke kiri, kiri kanan, depan belakang, belakang ke kanan ke depan balik untuk masing-masing hadirin hadirat dapat memberikan sumbangan wang di dalam tabung tersebut. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, Bank Rakyat punya akaun 1101464902. Yang nak bayar bil api Masjid Kampung Butuh, akaun TMB-nya 220666793108. Nombor akaun Bank Rakyat dan TMB ini kita letak di dalam Facebook saya, dalam TikTok, dalam YouTube tak buang dah. Nak mana-mana orang kalau berang, hak duduk Singapura, duduk Ukraine, duduk Belarus, duduk UK, duduk Antartika, nak banking, tengok situ saja. Buka TikTok, Facebook saya atau YouTube, cari kuliah Masjid Kampung Butuh, bawah skrin tu ada nombor akaun bank. Ambil telefon, lacor 500 ya daripada England, masuk di akaun sini. Betul tak? Senang. Buat gerak-gerak tabung tu. Sambil kita gerakkan tabung kanan kiri, kiri kanan, depan belakang, belakang ke depan balik, kita tengok soalan orang kalau berang itu.
Baik, soalan yang pertama. Bagaimana seorang khunsa itu akil balik? Adakah dia akan mengalami kedua-dua mimpi basah dan haid? Bagus soalan. Orang khunsa dia balik lagu mana? Dengar baik-baik. Alamat balik itu ada 3. Yang pertama, keluar haid. Balirlah. Yang kedua, keluar mani. Balirlah. Yang ketiga, cukup umurnya 15 tahun. Balirlah dia. Maknanya, kalau belum sampai 15 tahun, umur baru 11 tahun, datang haid. Okey? Tanda perempuan itu, budak tu dah baligh. Kalau laki-laki keluar mani, umur baru 10 tahun, maka tanda dia baligh. Tapi kalau haid tak keluar, mani tak keluar, nak genap 15 tahun, baligh juga. Jadi ada baligh dengan haid, baligh dengan keluar mani, baligh dengan genap 15 tahun. Jangan awak pasal umur 26 tak mayang ni. Kata buat apa dia tak mayang 26 dah umur, tak balik ke Ustaz. Apa? Tak keluar mani sekali. 26 dah. Nampak? Misal jebok dah misal. Nah, ada kalau tak keluar haid, tak keluar mani dengan genap 15 tahun. Okey? Dah khunsa ke mana pula? Khunsa ni baik ramai agak orang tak faham dah. Khunsa ni benda, khunsa ni gini, manusia ni ada 3. 2 yang ramai, 1 minoriti. Faham? Jenis jantina dipanggil gender. Okey? 1 dia panggil lelaki, zakarun. Yang kedua dia panggil unsa, perempuan. Yang ketiga dia panggil khunsa dengan kha. Okey? Apa makna zakarun? Man lahu zakar, orang yang ada zakar, ada angry bird. Tu lelaki. Okey? Macam biasalah, faham. Yang kedua wanita, Arab panggil unsa. Nampak? Apa dia? Man lahu farjun, orang yang ada parat. Faham lagi? Perempuan lah. Yang ketiga ni jarang-jarang ada. Man lahu farjani, orang yang ada 2 kemaluan. Faham? Maksud 2 kemaluan ni daripada lahir, bukan dia giwak di Thailand. Lahir tu ada 2 kemaluan. Kemaluan ni maksudnya kemaluan yang akas. Ada kemaluan lelaki 1, ada kemaluan perempuan. Jadi 2 kemaluan. Faham? Kalau 2 kemaluan laki-laki ada 2 yang geribek, tu bukan khunsa. Tu Power Ranger. Faham lagi? Nampak tak? Nah, khunsa ni 2 alat kelamin yang berbeza. Faham lagi? Ada alat lelaki yang geribek, ada parak, karipak, ada pula. Faham lagi? Dia panggil khunsa. Kalau alat lelaki saja berfungsi, alat perempuan tidak berfungsi, dia panggil khunsa wadah lelaki. Hukumnya macam lelaki. Kalau alat perempuan saja berfungsi, kecing dan keluar haid, maka alat laki-laki tidak berguna, ada saja je, dia panggil khunsa wadah perempuan. Hukumnya perempuan, duduk belah puang, pakaian perempuan, nama perempuan. Tapi ada satu lagi yang jarang berlaku, 2 alat berguna. Faham lagi? Belum asal kecing dengan angry bird, pas garik kecing dengan parak. Faham lagi? Jadi dia ni boleh pakai 2. Dia panggil khunsa muskil. Khunsa 2 alat tapi muskil, tak tahu lagi ke puang. Garik pakai kana duduk lenung oleh puang. Bila kau kamar isteri masuk boleh ni budak siap dengan serba-serban. Faham lagi? Jadi hak ni masalah, ada akan berlaku khilaf ulama. Jadi hak ramanya khunsa wadah. Okey? Jadi kalau awak nak tahu awak khunsa wadah lelaki, keluar mani. Kalau awak khunsa wadah perempuan, baliknya keluar haid. Okey? 2 tak datang haid, tak keluar mani, genap 15 tahun. Soalan seterusnya. Jika kita langgar lembu, tuan lembu boleh ganti kereta rosak dengan duit. Tapi jika mati nak ganti dengan apa pula Ustaz? Kita langgar lembu, tuan lembu boleh ganti kereta rosak dengan duit. Tapi jika mati nak ganti dengan apa pula? Apa yang mati? Dia langgar lembu, tuan lembu ganti. Lepas tu kalau mati, siapa yang mati? Tulis molek. Mung ke tuan lembu ke lembu? Tulis betul-betul.
Kalau lembu tu mati, lain. Kalau tuan lembu mati, baru betul. Kita langgar lembu, dia gini, bukan mesti tuan lembu ganti, kena tengok tempat melanggar. Okey? Kita langgar lembu. Okey. Contohnya rosaklah lampu depan RM500 kalau nak baiki, okey? Tengok dulu di mana melanggar. Kalau berlanggar di laluan kereta, tuan lembu kena ganti. Kalau berlanggar di laluan lembu, tuan kereta kena ganti. Faham tak? Gitu fiqh Islam. Laluan kereta mana tu? Jalan raya. Bukan laluan lembu. Lembu dia pergi tidur situ, gau orang sodok, patah kereta. Tuan lembu kena ganti. Tak berdosa, lembu tidak mukallaf. Laluan lembu, dalam kandang lembu duk acik surat karbon nenggak. Kereta tu abang langgar lembu, mampu lembu abang sekor. 4,000 kena ganti. Tuan kereta kena ganti. Faham tak lagi? Pasal situ tempat lembu. Nampak? Tiba-tiba tuan lembu mati. Lembu tak mati, orang kata lembu mu kena langgar. Bing, kejut. Sayang sangat ke lembu, mati tuan lembu. Jadi kena guna, dia jadi dikira tuan lembu itu berhutang dengan tuan kereta. Mayat berhutang, maka wajib bayar guna duit yang si mati tinggal sebelum faraid. Ingat lembu kita ada menyebabkan motor orang punah. Kita mati, ayah kita mati, ayah kita lembu dia menyebabkan kereta rosak. Maka kita tak boleh bagi saka ayah. Kena bayar dulu kereta orang. Sebab syarat sah nak bagi faraid, kena bayar hutang agama dulu, lepas tu hutang manusia. Okey? Soalan seterusnya. Kalau kita nak tahlil ada tak hari-hari tertentu? Tak ada. Faham? Ni ijtihad ulama, bukan nas. Cuma secara umum berkumpul bertahlil baik. Dia panggil berzikir. Datang malaikat bawa rahmat mengampunkan semua sampai benda-benda tolong jadi saksi di akhirat nanti. Okey, tu. Mau tahlil di masjid ke di rumah, semua dapat pahala. Jadi bila ada kematian, tidak ada ulama kata kena buat tahlil, tak ada. Faham lagi? Dalam bab-bab kematian kita akan jumpa ulama kata dan sunat ziarah kubur si mati. Dan sunat istighfar untuk si mati. Dan sunat kita sedekah untuk si mati. Jadi ikut pandangan masing-masing orang. Kalau berang nak tahlil, kubur, berzikir, baca Quran, berdoa untuk si mati, silakan. Ulama kata boleh. Kita tak mau tahlil, kita nak ambil piti 1,000 dalam bank, nak sedekah ke orang miskin, nak bagi ke budak pondok, niat ada ke ibu bapa kita, boleh, tak ada masalah. Molek belaka, apa saja yang kamu ikhtiarkan, lakukanlah dengan ikhlas sampai manfaatnya kepada si mati. Okey? Mu nak tali hari Khamis ke, nak tali hari Sabtu, ikut pandangmu. Yang kita nak dapat yang lebih ialah jika datang nas, barulah dapat yang terbaik. Contoh Nabi kata man qara'a suratal kahfi fi yaumin jumu'ati. Barang siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Maka kita baca hari Jumaat surah Al-Kahfi kerana hadis sebut Jumaat, kita dapat pahala yang paling banyak. Tapi kita dengar Nabi kata hari Jumaat baca surah Al-Kahfi, ulama kata kita pergi baca hari Rabu. Jawabnya boleh pahala. Sama dengan hari Jumaat? Tak sama. Kerana dalam hadis sebut Jumaat. Faham tak ke? Tapi dalam bab tahlil bukan sunnah Nabi. Nak pandangan ulama elok. Nampak? Jadi ikut pandangmu nak baca tahlil hari apa pun. Soalan seterusnya, apakah hukum onani pada bulan puasa? Sama macam berjunub. Bulan puasa onani. Sengaja mengeluarkan mani di bulan puasa ketika puasa, batal puasa. Yang tak batal tidak sengaja. Bulan puasa dia mari semayang di masjid, tolak orang kunci masjid pukul 10 pagi. Dia nak masuk semayang duha. Orang tak buka lagi, orang buka zuhur lagi. Contoh, dia pun semayang luar tu. Semayang luar janda lalu keluar mani. Faham lagi? Nampak tak? Maka batal tak puasa? Tak batal kerana keluar mani itu tidak diusahakannya. Faham tak lagi? Ada kerja. Soalan seterusnya, jamak qasar. Contoh kita niat jamak qasar pada waktu asar, bermakna kita akan niat jamak takhir dikosarkan.
Persoalannya kita patut mayang asar dulu ke atau zuhur dulu? Jawabnya terpulang. Kalau jamak takdim wajib semayang zuhur dulu sebelum asar, wajib semayang garik dulu sebelum isya. Jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir boleh pilih. Contoh kita ni mayang dah asar, nak pergi Kuala Lumpur, turun rumah pukul 7. Dak garik lagi, 7.10 baru bang. Kita keluar masuk dah diajar. Ting kat tu baru orang bang. Maknanya kita boleh pilih nak semayang garik dulu ke atau isya sekarang baru semayang garik. Kalau nak semayang garik dulu sekali dengan isya, jamak takdim. Berarti kat tu aja, faham? Faham tak? Ada surat semayang garik, lepas tu semayang isya. Wajib semayang garik dulu. Kerana jamak takdim. Faham tak ke? Nah, sekarang sampai waktu isya dak berhenti dah, bawa semayang dah tadi isya. Faham? Itu jamak takdim. Tapi kalau kita tak embus semayang garik lagi, sampai di tu aja, orang bang, Allahu Akbar, kita dah keluar pada mukim Kuala Berang. Faham tak ke? Aku tak mau mayang garik lagi, nak mayang dalam waktu isya sekarang. Maka kena niat situ. Aku nak semayang garik dalam waktu isya. Kena niat gitu. Atau aku nak semayang jamak takhir, boleh. Jadi terus semayang, bawa kereta sampai Temeloh, dok semayang. Habis garik pun dok dosa dah. Pasal hati sudah berniat nak semayang jamak takhir. Okey? Berarti di RNR Temeloh, baru kita nak semayang dua-dua ni pukul 10 malam. Faham tak lagi? Maka bila nak semayang jamak takhir di Temeloh tu, nak semayang isya dulu boleh, garik dulu boleh. Lepas tu pula bila kita semayang garik, tak wajib mualak. Nak pergi makan kedaruh dulu boleh, sambung pula isya kediang boleh, tak ada masalah. Faham tak ke? Yang wajib garik dulu, wajib zuhur dulu ialah jamak takdim. Dah habis semayang terus kena bangun semayang selalu yang kedua. Okey? Ada setengah jiran dia bela kucing. Kucing mari kecing atas motosikal saya. Dalam masa yang sama, penutup kereta sering kali koyok sebab kucing rumah jiran cakar. Saya sakit hati. Apakah hukum jiran itu? Baik. Balah dah bak kucing. Jadi kawan, jiran dia ada kucing. Kucing dia tu mari naik kekas apa cari kosing. Okey. Faham tak? Kosoklah. Maka siapakah yang salah? Tidak ada siapa yang salah. Dalam fiqh, tuan kucing kena ganti qadar kerugian yang diterima oleh tuan motor. Kalau sedikit pada uruf, buang kis. Kalau koyak, maka kena baiki. Contoh dia pergi baiki kosing habis 10 riyal tampal, tuan kucing kena ganti. Orang sebelah ada kambing dia masuk dalam rumah kita, makan pokok bunga. Kita baru beli pasar tani Kuala Berang 10 riyal. Kambing masuk bunyi perak sekali, ada tu, dengan pasu-pasu tinggal. Faham lagi? Tengoklah mulut kambing, deng. Faham? Nampak? Kambing siap ngaji dengan kita. Maka tuan kambing kena ganti 10 riyal. Gitu kok kalau banyak. Nah, kereta mewah, buat pelik je 400 riyal, comel pelik. Kereta mewah jangan main, buat tak main 40 riyal pelik, kereta mewah. Faham? 400-500 sutir tu, pelik dia tu. Faham? Jadi ayam orang sebelah mari cabut pelik. Kemak atau pelik 400, tuan ayam kena ganti. Beruk orang sebelah awak lari motor jerang. Kau hilang RZ sebuah. Start kak mau awak lari. Contoh beruk tu pandai naik RZ. Faham? Tuan beruk kena ganti. 70,000 RZ baru ambil. Mahal ya padang muka tuan beruk. Jadi nak khabar sini, jika binatang kita yang merosakkan harta orang, kita tuan binatang kena bayar doman. Faham tak lagi? Masa selain puasa dan sedekah, apakah cara yang paling mustajab untuk kawal nafsu syahwat? Saya tanya ni sebab saya sudah kahwin. Nafsu saya kuat bila jumpa anak dara. Anak dara ni saya kenal lama dah. Boleh tak tolong beri doa agar anak dara ni jadi bini saya pula. Warna rekor ni. Dia dah kahwin, lepas tu dah boleh jumpa anak dara, jadi nafsu ni kuat. Jadi apakah cara dia kata puasa tak jadi juga. Okey. Kalau tak jadi puasa, ialah kita dengan tidak berjumpa. Apa mungkin jumpa? Kalau dah mungkin jumpa, puasa tak jadi apa.
Faham? Apa makna puasa? Puasa maknanya tidak berjumpa benda yang boleh menyebabkan kita hilang pahala. Faham? Mu puasa, lepas tu mu pergi jumpa anak dara ni pula. Kok mana mu ni? Sebab tu mu puasa tak betul. Puasa dengan betul, maka dapat selamat. Nampak? Alaikum bisyam, kamu hendak cuba satu cara, iaitu dengan puasa. Faham? Dengan puasa. Puasa lagu mana? Puasa yang benar. Puasa yang benar ke mana? Dia jaga 7 anggota dia dari berbuat maksiat. Puasa orang awam, puasa tak makan minum je. Puasa di segi ulama sufi, 7 anggota dia jaga. Dia puasa mulut, puasa perut, kemaluan kaki tangan, mata dan telinga. Ni jadi sini nampaknya mung dah salah. Mung nak kawan nafsu, pergi jumpa anak dara ni. Jangan jumpa. Dia bukan mahram. Buat laki-laki dengan perempuan bila berjumpa, takkan waktu baik surat Yasin ngaji. Faham lagi? Wa kana syaitan salisahuma. Jadilah syaitan orang yang ketiga daripada berdua tadi. Dan doa boleh tangguh tak? Dia kalau tak mampu jangan nak kahwin dua. Mampu tak? Pergi Jabat Agama, dia tulis itu gaji berapa? 12,000. Boleh? 12,000. Ada gaji 12,000. Tak ada, tak usah bank lah. Kalau ada pun tak lepas beli baju dalam. Faham lagi? Sabar tak? Jangan dengar ikut sangat. Soalan seterusnya. Mana betul Al-Fatihah? Ghairi atau ghairi? Yang betul ghairi. Ring, ya, ra. Ghairil maghdu. Bukan ghairi, ra belaka. Dia tak boleh sebut huruf ring. Ghairi salah. Rohingya, itu baru betul. Ghairi salah, dia ghairil. Faham? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil, bukan ghairi. Salah. Kalau ghairi, salah. Wajib kena belajar dengan guru-guru Quran. Belajar dah 3 orang guru dah. Kuala Berang, ghairil, ghairi pula dah. Di Pahang pula, ghairil, dah jadi budak ni. Lagi di Mekah, ghairil. Balik awal. Balik mula Kuala Berang, semayang sah dah kata ulama. Kenapa? Orang ini tak dapat menyebut huruf ghaib dengan betul. Maka sah semayang dirinya, tak boleh jadi imam. Okey? Nak jadi imam tak boleh. Kenapa? Tidak qari. Syarat sah imam, qari. Apa makna qari? Ialah sebut betul pada rukun solat. Rukun qauli, Rukun qauli dapat sebut dengan betul walaupun tak sedap. Qari. Faham? Jadi mu semayang mu seorang sah. Dimaafkan. Sah tak mandi wajib, tangan pegang kemaluan. Dah mandi cara apa gitu? Aku boleh aja dengar ni. Mandi tangan pegang geribet. Dah pegang tak boleh. Dia terpegang kot tak? Begini. Siapa yang mandi maka terangkat hadas besar. Tangan pegang kemaluan maka jadi hadas kecil. Maknanya mandi ni sudah sah. Orang laki-laki mandi pegang geribet, orang perempuan mandi dipegang pula dengan tapak tangan akan parak dia, mandi dia sudah sah, tidak lagi perlu ulang mandi. Dan hadas besarnya sudah hilang, terangkat. Cuma dia nak semayang, tak boleh. Kenapa? Kerana dia berhadas kecil. Bila masuk pula hadas kecil, tu tangan pegang kemaluan. Mana dalil? Man massa zakarahu falyatawadda. Nabi kata siapa yang pegang angry bird dia, maka kena ambil wuduk. Mandi tak perlu dah. Nabi kata hanya ambil wuduk. Okey? Tapi pegang dengan belakang tangan tak batal. Tapak tangan saja batal. Ni saja. Okey? Tapak tangan. Tapak tangan, perut jari. Okey? Tepi tapak tangan tak batal. Ni tepi tapak tangan tak batal. Dia pegang ini. Tak batal. Faham? Ujung jari tak batal. Dia buat dengan ujung jari. Faham lagi? Tak batal. Tepi jari tak batal. Bukan anak jari. Tepi jari tak batal. Lagi celah jari. Celah jari.
Dia kepik gini. Kiu kiu. Tak batal. Faham? Soalan seterusnya, kita duit dari kita sumber haram, kita pinjam wajib tak kita bayar. Contohnya, kawan kita kena 16 ekor. Kita pun pinjam duit dia. Duit yang haram dipinjam, dia tak mau bayar. Ditunggu kawan dia menang 16 ekor. Kawan dia pun menang 16 ekor 1,000. Dia pun pinjam 1,000. Dia kata tak wajib bayar balik. Okey? Memang tidak sah muamalat dengan wang haram. Jadi pinjaman itu tidak diiktiraf syarak. Tapi mu dengan kawan mu sesama molek. Okey? Kita juga orang nak bayar kita wang dengan hutang kita dengan duit yang haram, kita boleh menolaknya. Dia kena ambil duit yang lain. Dia pun balik, dia ambil duit yang sama, dia kata halal dah, duit lain. Padahal dia tipu kita, halal kita ambil. Faham tak lagi? Kerana fiqh tak wajib kita ikut dia turut balik tengok. Faham? Dia nak bayar kita hutang, dia hutang kita lama dah 1,000 tak bayar. Faham? Dia kata aku nak bayar hutang mu ni pasal kena 6 ekor kemarin. Dia kata aku tak mau duit haram. Tak apalah, aku mari esok pula. Faham? Dia balik rumah duit yang sama kau. Faham tak lagi 1,000 tu? Esok dia mari dia butuh kau siapa ke? Dia kata duit molek ni, duit dekat terah. Faham lagi? Tak, kita percaya ke dia, terimalah. Padahal dia kemarin juga judi. Halal dah kita terima. Kerana kita tidak diberati syarak, kena cek siapa ke rumah dia. Faham tak lagi? Jadi selagi kita tahu, takat tu saja akidah syariat kita kena tolak. Faham? Soalan seterusnya, melih unta sama tak dengan sembelih lembu? Takkan sama, binatang lain-lain. Alah, gitu tanya kau. Nah, selama ni kita buat korban di Kuala Berang melih benda. Melih lembu, orang di Mekah melih unta, dah sama tak orang kita? Tak dah dia binatang unta. Mu ambil unta tu orang di Kuala Berang, sebelah ni sembelih lembu, sebelah tu sembelih unta, sama tak? Taklah binatang unta. Faham? Cuma dia panggil semuanya an'am, binatang korban. Dah. Kat mana tak sama? Kerana unta itu lebih afdal. Bodha'ah. Okey? Tapi kalau mu tanya gini, cara sembelih, baru betul. Sama tak cara sembelih lembu dan cara sembelih unta? Lain. Lembu tekak pendek. Faham? Unta tekak panjang. Tak, jadi unta belang berdiri saja. Orang sembelih di dekat dengan dada. Setiap binatang yang panjang lehernya, afdal kita sembelih dekat dada. Bukan atas dada, leher lagi. Hak sebelah dekat dada. Dia leher belah kepala leher dekat dada faham? Macam Malay asa, mu bahang sini lambat mampu duk main gitu mau. Faham tak? Ni kat ni asa, faham? Dekat dengan dada ni, faham? Ruh gitu, derah mampu. Nah, ni tunggu congok 2 minggu lebih tak apa. Faham lagi? Palapor beruk-beruk nak lapor. Nah, siap buat kemah. Jadi unta, lembu, berbah. Unta tak payah, belan diri gitu saja. Ambil pedang seruh gitu. Betul tak mandi sebelum subuh hilang kolesterol? Tanya doktor gitu. Dia dah iti kolesterol gini. Betul tak? Betul tak? Tak boleh jawab tak? Kolesterol ni jangan makan sangat roti canai, kuah kari, kuah gula, dia gitu. Banyakkan makan hok bakar. Roti bakar, ayam bakar, daging bakar, bang. Dia gitu. Kolesterol tu banyak belah kari-kari satang-satang. Ayah saya kuat berjudi. Sedangkan duit itu daripada bantuan Baitul Mal. Nak buat kan tak? Tak black lagu tu biasa. Masih lagi berlaku. Sebab judi banyak dalam negara kita. Batu perjuangan kita belum selesai. Teruskan perjuangan, berjihad, habis duit, habis harta, habis nyawa, habis apa pun untuk kita tegakkan Islam. Kerana Allah jadikan kita di bumi ini khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di bumi khalifah. Siapa khalifah? Orang yang akan menegakkan Islam. Nampak?
Tapi kita orang Islam sendiri benarkan judi. Itu bukan khalifah, itu pelepohnya. Faham lagi? Tak apalah. Tak ada buruk, tak ada baik. Jadi ada golongan yang melakukan keburukan, kita masuk ke golongan yang melakukan kebaikan. Teruskan berdakwah, berjihad, sebut nasihat, jangan takut pada siapa-siapa pun. Orang larang kita baca apa benda kunut nazilah, datang 14 kali sehari. Orang larang kita bertakbir, kita takbir sampai pecah kau. Kerana kita bukan hamba makhluk, hamba Allah. Betul tak? Jadi ayahmu berjudi nak buat guana, nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Tak mampu nasihat dengan mulut, share dalam telefon dan sebagainya. Kita tak ada nak nasihat, dia tak pakai kita, dia pakai buah aku makan haji nauto dulu. Dah lah waktu tu kan. Maka cari seorang dua yang dia segan. Siapa yang dia segan? Pok long dia ke, pupu dia seorang ke, duduk kat tapel ke, hak tu nasihat. Nampak? Boleh tak kita mandi jenazah sedangkan kita dalam hadap besar? Boleh. Yang tak boleh hadap besar, semayang, sujud sajadah, sujud syukur, tawaf, berhenti dalam masjid, pegang Quran, bawa Quran, baca Quran. Nampak? Tak boleh. Ada pun mandi jenazah boleh. Lepas mandi mayat, tukang mandi pula mandi. Cucuk. Rumah tu buat apa mandi? Tak mandi junuk lagi. Faham lagi? Tak ada masalah. Okey? Perempuan tengah haid boleh mandi jenazah. Okey? Soalan seterusnya ada lagi. Apakah hukumnya kita mengotori masjid? Contoh kerak kuku atau khutih kulit kaki. Ada di mana-mana ni. Jadi mengotorkan masjid. Dalam kitab-kitab ulama, kitab syarah hadis dan kitab fiqh, semua menyebut haram dan dilarang mengotori masjid. Nampak? Kita tebah nyamuk, kita ada serangga. Tengok, serangga. Kita kenyek. Tohok dalam masjid, haram. Kerana bangkai. Ramai orang tak tahu. Tak belajar waktu suruh mari tengok. Ni tu yang tukang tanya ni. Terima kasih. Ramai orang dapat share pengetahuan. Betul tak? Dapat di masjid, belah-belah tunggu orang komat, kuku soyok daripada rumah dah. Dia pun khutih pak, tohoklah masjid. Tak boleh. Mengotori masjid, haram. Dan wajib sucikan masjid lebih bersih dari rumah sendiri. Itu kaedah orang Islam. Rumah dia nombor 2, masjid dulu comel. Comel masjid dulu daripada rumah dia, bersih masjid daripada rumah dia. Kita dah rumah nak suruh bersih, masjid biar kotor. Hak jenis tak mari masjid dia, tak mari. Allah beri dia 3 kereta. Bizza, Akzia, Wajja. 3 hotel dia mari. Mewah tak? Tak mari masjid. Ada orang gitu? Ada. Tu mazhab apa? Bahasa Natam Beruk. So reti bahasa tu. Tahu tak? Ada pula 3 kereta. Allah beri senangnya dia tak? Tak tunai syukur. Orang ngajar fiqh tak mari, ngajar tafsir tak mari, ngajar benda sirah tak mari, ngajar tajwid tak mari, benda nak jadi dia ni. Kok bodoh lagi dia mari sejik tapi tak masuk dalam, mari berok. Dok dang balik rumah. Bahan jamban sejik. Dah lah berok sejik, dok pang pula. Tok siok kena rocong. Lagi pang dok masuk sobatannya. Jangan perangai lagu tu. Kecing sejik. Bukan salah berhenti kecing di masjid, tak salah. Tapi hanya tu saja tempat dia mari di masjid tujuan tak betul sangat. Mayang raya je baru mari masjid. Kaji Melayu. Ada gambar keri. Nak hutang. Mayang sejik. Tu pun salah masuk. Tepik muslimat. Masuk ke orang puang. Alah bodoh. Jadi dia duduk saja jenis kaki gelupah. Jenis kaki gelupah dia kau. Kulit kaki gelupah. Dia duduk nyanda belakang. Dia kuti. Dia orang ngajar sejam. Cekok boleh kulit. Lagi. Dia tinggal atas kapek lah. Bila orang komat, dia mari depan. Orang luar baru masuk, sujud atas kulit kaki dia.
Terlalu sujud masuk dalam mulut. Kata natam dia masing. Tengok kulit kaki. Nah, iwak gi kata wa mau pecah perut mu lagi. Nah, uduhnya perangai dah. Ngotor. Masa mana nak ikut imam yang betul? Masa imam bergerak atau sebelum imam bergerak? Bagus soalan ni tu. Orang kalau bergerak bagus soalan. Comel mana ni? Jarang orang tanya gini. Dengar baik-baik. Kita semayang fardu tujuannya ikut imam. Sebab tu ada imam depan. Nabi kata ju'ilal imamul yu'tamma bi. Dijadikan imam di hadapan itu supaya diikutkan dia. Lagu mana cara ikut? Nabi ajar. Sebab tu Nabi pesan sel-sel. Tak boleh marah dah Nabi, habis dah khabar. Antara Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam telah bertakbir, barulah kamu bertakbir. Kan imam ada rapat sah, betulkan sah. Kamu dirahmati Allah. Imam pun Allahu Akbar. Mana tu imam telah bertakbir. Baru kita Allahu Akbar, baru comel. Faham? Dah rakaat, iza raka'al imamu farka'u. Bila imam telah rakaat, bukan yarka'u, rakaat. Imam telah rakaat. Apa makna rakaat? Fi'il madhi. Kalimatun dallat ala makna hadasin madha. Kalimah yang menunjukkan peristiwa itu telah pun selesai berlaku. Telah rakaat. Allahu Akbar. Farka'u. Kemudian daripada ini dengan huruf pe pada hadis, maka kamu pula yang rakaat. Nampak lagi? Jadi ini imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Wa iza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud di bumi, baru kamu sujud. Faham? Wa iza sajada, bila imam telah sujud, Allahu Akbar. Kita pun belakang Allahu Akbar. Tu yang terbaik, afdal. Bak ramai orang tu imam baru gerak Allah, dia Allah dah. Tu imam 71 umur, dia 17. Siapa lu? Tu imam gerak dulu tapi umur 71. Dia umur 17 gerak ke diang sikit. Siapa dulu? 17 dapat dulu tu imam nak betul kuda lah mana. Faham lagi? Apa? Macam kereta nak letak tapak ni. Takut balik. Dia sapa dulu. Bila dia sapa dulu, masuk dalam hadis. Ala yaqaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himari yaumil qiyamah. Orang yang bergerak dulu daripada imam, Allah tukar kepalanya kepala keldar pada hari kiamat. Jeng. Biar imam apa bawah. Ingatlah dalam semayang setepak saja sama, iaitu amin. Hak lain imam dulu. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita pula Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tapi kalau amin, biar sama. Amin. Tapi amin kita tak sama pula. Tu imam tengah tarik nafas. Waladdallin. Baru tu kita amin belakang. Dia imam tu binaweng. Budak tak nak kata amin. Jadi hak suruh sama kita dulu pada tu imam. Faham? Ini masalah. Soalan seterusnya, adakah letak hadang di hadapan ketika solat sunnah Nabi? Jawabnya ya, tapi biar kena cara. Dia panggil sutrah. Carilah kitab-kitab ada kitab mereka babus sutrah. Bab pada menyatakan hadangan. Nabi kata kalau kita semayang sunat letak hadangan. Kalau kita semayang letak hadangan di depan. Contoh, Nabi pernah letak pelana unta. Semayang di padang pasir, semayang depan kosong letak pelana unta. Jadi hadangan dipanggil sutrah sunat. Okey? Kalau dalam masjid, dalam rumah atau di kat mana, dinding. Dipanggil hadangan orang semayang, ngadap dinding, hadangan dipanggil. Atau tiang, belakang tiang. Okey, dalam masjid butuk ni senang. Macam masjid lain juga. Mana sutrahnya? Ni garisan. Orang yang semayang di situ, garisan inilah sutrah dia. Maka lalulah ke belakang.
Sebab apa? Sebab kalau kita semayang atas sejadah, contoh buat sejadah, ni sutrah juga. Dia buh sejadah, haram ni tak atas sejadah ni. Haram, bukan makruh. Faham? Haram. Kau atas sejadah ni tak apa. William Rezek boleh. Nak bawa kau atas ni tak boleh. Jadi dia semayang ngadak tiang, dia dengan tiang tu kita litas celah tu, haram. Kita ke depan tiang, berozah boleh lalu. Okey? Jadi kalau dah ada dah jalur lagu ni, tidak lagi perlu kita letak beg dan sebagainya. Okey? Itu makna sutra. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ni minta tolong doakan mak saya Rahimah binti Gani supaya sembuh dan selamat menjalani pembedahan mata pada hari Selasa. Semoga Allah mudahkan urusan rawatan dan kembalikan kelihatan mata ibunda. Amin ya rabbal alamin. Antara tanda-tanda kiamat, betul ke manusia ni ramai cakap bohong? Nak betul sikit, bukan tanda kiamat, akhir zaman. Tanda kiamat lain. Okey? Jadi tanda alamat kiamat tu maksudnya benda yang berlaku di akhir zaman. Tapi tak salah pun kata tanda-tanda kiamat. Maksudnya di sini, dunia ini dia ada umur dia, ajal dia. Kita habisnya dengan kematian. Bumi ini habisnya dengan kiamat. Alamnya, okey? Maka alamat kiamat ada dua. Satu alamatul sughra, alamatul kubra. Alamat kecil, alamat besar. Alamat kecil, ramai perempuan daripada laki-laki, betul. Dulu tahun 80-an saya naik bas sekolah, 40 orang dalam bas, lelaki, puang 3 orang. Kelak duduk belakang. Lain ni tengok bas sekolah, hak panjang tu, puang 40, lelaki 2. Faham tak? Tak, di IPT, Institut Pengajian Tinggi, 70 pengajar perempuan, 30 lelaki. Perempuan lebih ramai. Contoh, itu tanda-tanda alamat kecil. Faham tak lagi? Anak derhaka ibu bapa sekarang ramai. Alamatul sughra. Alamat besar ada. Nah, timbulnya Imam Mahdi, keluar Imam Mahdi berperang dengan Yahudi, kemudian terbit Dajjal, kemudian turun Nabi Isa, keluar api begini itu alamat belakang, alamat besar. Okey? Jadi kalau kata orang bercakap bohong, ya, betul. Alamat boleh dikatakan alamat dunia ini sudah di penghujung. Kerana Nabi ada sebut, sayakunu 'alan nas sanawatun khadda'atun. Akan berlaku satu zaman ke atas manusia yang penuh kacau bilau. Macam mana kacau bilau tu? Yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Zaman itu orang yang cakap bohong orang kata betul, orang yang cakap betul orang kata bohong. Tok guru, ulama, ustaz, orang kata apa benda ni? Tunggang agama. Orang fasik, kaki LGBT apa semua, pemimpin terbaik orang kata. Nampak tak? Ini akhir zaman. Yang rasuah bagus, orang hebat, orang amanah, orang jujur. Padahal rasuah berpuluh-puluh kes. Tahu tak? Yang mengajar yang apa semua penunggang agama. Ini akhir zaman. Betul tak dalam hadis kata? Betul tak? Wa yaqawwanu fihi al-amin. Zaman tu orang yang amanah, orang kata pengkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan pengkhianat, orang jahat pada zaman tu orang beri amanah. Berlaku tak zaman kita? Orang jahat, orang rasuah, kaki benda ya judi dan sebagainya, kaki maksiat, tak diberi amanah, jawatan tinggi-tinggi. Orang yang baik-baik dilucutkan jawatan, dibuang dan sebagainya. Ini berlaku tak? Ini tanda-tanda dunia itu sudah di penghujung. Nabi tak kata alamat kiamat. Nampak? Tapi memang termasuk dalam dunia sudah di hujung. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada tak nak soalan lisan? Cuba. Bagaimana gambaran ataupun ilustrasi tentang neraka dan syurga, Ustaz? Dia mesahkan itu supaya neraka itu supaya orang takut, syurga supaya orang. Jadi boleh ke benda lain? Ilustrasi boleh. Dia tak boleh kita dakwa ini neraka. Nampak? Neraka macam ni. Tak boleh. Sebab akhirat nanti mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak mampu lintaskan. Cuma buat sekadar nak memberi tazkirah pada manusia, boleh. Okey? Lagi soalan.
Belakang. Ha. Apa ni, ada hadis Nabi yang disembunyikan oleh sahabat Nabi. Kenapa tu? Hadis apa tu? Yang untuk akhir zaman. Hadis apa? Awak kena cek dulu hadis tu. Ada ke tak hadis yang disembunyikan oleh sahabat? Okey? Baru tanya saya. Lagi soalan. Cepat. Adik. Kalau macam orang tu lepas, contohnya macam kambing atau berlembu, dia memasukkan tanaman kita dekat rumah, lepas tu tuan ni tak nak mengaku. Apakah hukum kalau kita sembelih? Adik nama apa? Ashraf. Ashraf. Umur apa? 13. 11. Okey. Tuan kambing makan tanaman rumah kita, tapi tuan okey. Kambing, Kambing orang sebelah makan pokok kita, tapi dia tak mengaku kambing dia. Dia kata bukan kambing saya. Faham? Boleh tak kita sembelih? Adik suka makan kambing? Suka, patut nak sembelih. Okey. Dia begini, dia dalam masalah hayawan, dia ada dua saja. Satu, hayawan yang dimiliki orang, tak boleh kita sembelih, tak boleh. Melainkan dengan izin tuan dia. Okey. Satu lagi dipanggil hayawan liar yang tidak bertuan. Kalau sudah sampai kepada had hayawan liar, boleh. Contoh, di kampung kita ada 10 ekor ayam yang tak ada tuan. Okey, kita tanya 4 buah rumah belakang kita, 5 buah rumah depan, tak boleh ayam belaka, semua berasa. Jadi ayam siapa? Ayam liar. Hukumnya siapa boleh ambil dan siapa boleh bela, siapa-siapa boleh sembelih. Faham? Dia sama dengan benda liar di dalam hutan. Begitu jugalah kalau asalnya hak orang, dia ada lembu 100 ekor. Faham lagi? Dia duduk pagi-pagi dia giring lembu, petang giring buat balik, akhirnya dia malas nak cara dah. Dia pun meniaga senang dah, jadi tokai besar dah. Jadi tak cara dah lembu dia tu, tak mau cara dah. Kata lembu tak mau cara dah, kita lepas dah hak kita. Dia hukum sama macam kijang. Siapa-siapa dapat dia boleh. Lembu dia duduk, ada banyak kes dalam Terengganu ini. Lembu dia 5-6 ekor, dia lepas dia tak mau cara dah. Anak pun tak mau cara, anak pergi kerja Kuala Lumpur belaka dah. Lembu dia tu jadi binatang liar, duduk di bukit beratus-ratus ekor. Hukumnya siapa ambil boleh. Nampak? Kerana tuan dia sudah melepaskan hak. Okey? Jadi hak ni cuma tak mau bayar je. Cuba kita ambil nak sembelih, kita kata tak ada tuang dak kambing ni tak. Dia hak kita. Dia kata aku hak dia. Dia biasanya gitulah, kalau kita kata tak ada tuang, kita nak pergi jual, dia akan kata lembu dia. Faham? Tapi kalau kita kata lembu ni makan sayur kita kena kati 15 ayat, dia kata bukan kita lembu ni. Gitulah manusia. Tapi janganlah siapa berbalah-balah. Pasal tuang lembu ni masalah. Dia ada kandang, dia tak ubuh lembu. Jadi kalau ada kita ambil tuangkan lembu, bola kandang. Soalan terakhir. Belakang. Dua dia. Main telefon dia dengar tak orang cakap. Okey, dia ganggu tak orang lain. Makruh. Kita duduk di satu tempat yang kita dapat ambil manfaat, kita tak hiraukan. Tapi kalau darurat boleh. Contoh bini dia kabur anak sakit, kena buat pergi hospital segera. Boleh dia main. Sebab istilah main ni kadang-kadang orang tengok bermain, padahal kadang-kadang ada ustaz dia jawab soalan dalam telefon. Dia duduk jawab soalan. Dia minum air setegak, dia jawab soalan. Dia minum air setegak, dia jawab soalan. Kawan yang di belakang ustaz ni kuat Roblox. Kuat main game ustaz ni. Dia tak nampak ustaz tu duduk jawab soalan, boleh pahala. Tahu tak? Tapi kalau dia bermain saja-saja, dia datang nak dengar kuliah, tiba-tiba dia pergi main telefon, tak ada kebaikan apa, maka dia rugi. Nampak? Rugi. Ada lagi nak tanya soalan? Tak ada dah? Kita semayang sunat. Soalan ni, kita tengah semayang sunat, orang mari ikut kita jadi makmum, kita jadi imam, apa kita perlu buat?
Baik. Kata ulama sunat kalau semayang yang baca kuat, kita baca kuat. Kalau yang baca perlahan, teruskan macam biasa. Contoh, kita semayang Isya, kita naik rakaat yang kedua. Semayang Isya ni rakaat kedua baca kuat ke kohor? Baca kuat, maka sunat kita kuat bacaan. Kalau kita slow juga, tak ada masalah. Tapi sunat baca kuat. Dan sunat kita niat imam. Tidak wajib. Yang wajib niat imam, solat orang yang jadi imam semayang Jumaat saja dalam mazhab Syafi'i. Okey? Sunat niat imam. Macam mana awak tahu orang ikut awak? Mari duduk dekat tepek. Betul tu. Tak? Kadang-kadang nak minta hutang, takut kita lagi dah. Dia cuit. Cuit. Jadi kalau dia cuit, dengar baik-baik. Kalau kita nak jadi makmum, tak payah cuit. Okey? Kita hanya duduk di sebelah kanan kalau seorang dan takbir. Allahu Akbar. Faham? Tak perlu cuit kerana tidak disuruh ulama. Yang cuit ni bab lain. Kita pergi sembahyang, penuh belaka dah sah. Satu sah penuh. Sampai bigar tak ada lubang masuk. Makruh sembahyang seorang belakang. Sah ikut tapi seorang belakang makruh. Maka sunat kita takbir dulu Allahu Akbar, lepas takbir baru cuit orang seorang. Okey? Orang yang kena cuit sunat undur ke belakang. Supaya jadi dua. Sebab bila dua dikira satu sah. Faham? Tidak makruh lah. Jangan dia undur kita masuk. Gocohnya. Bertombok depan tu. Nah, jadi dia undur, kita duduk sebelah dia berdua. Faham? Faham lagi? Tapi kalau kita rasa tak sedap hati, orang cuit kita, boleh tengok. Faham? Boleh tengok, tak batal. Berpaling kanan kiri ni makruh dalam semayang. Jenis duduk semayang, jenis tengok kanan. Ada kok jenis nyakit dak molek. Makruh. Dak batal, makruh. Okey? Tapi ada hajat tak? Contoh kita nak kehek nasi dalam mulut. Kita semayang di rumah, kita paling belah kiri, tu kita ludah. Boleh. Nak, kita kok kita semayang tengah malam. Pukul 12 malam ke malam Jumaat, RNA, tengah semayang ni ada orang curi. Tap. Kita paling tengok ada. Kita pun lembok bau. Nak tunggu apa jadah benda ni. Main curi orang tak ada. Kita. Jadi kita sunat baca kuat pada semayang yang kalau jadi imam baca kuat. Faham lagi? Jangan pergi baca kuat mayang asar pun tak. Kita mayang asar kan curi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kerja lah. Kita ustaz suruh baca kuat. Tak. Pada semayang yang baca kuat. Kalau semayang Isya, rakaat 3 ke 4 baca kuat tak? Tak. Maka bila orang ikut rakaat 3 ke 4, tak baca kuat. Okey? Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya dan yang beri sumbangan kepada masjid. Jadi, pihak masjid dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Pahala sempurna di akhirat sana di sisi Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.